Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Anda menyaksikan kami di Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat. Dan anda bersama saya, Hafiz Rosli, bersama rakan penyampai Afizi Azaman. Dan kalau kita lihat fasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan juga dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi kami di Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu ataupun inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lalu, semua aktiviti ekonomi kecuali perkhidmatan penting dan aktiviti sosial tidak dibenarkan. Dan bukan sahaja aktiviti secara berkumpulan, malah secara perseorangan juga tidak dibenarkan, dan ini termasuk aktiviti riadah seperti pendakian, perkemahan dan merentas hutan. Apabila kerajaan melonggarkan PKP secara berperingkat dan kini memasuki PKP pemulihan, aktiviti ini mula dibenarkan untuk dijalankan mulai esok 15 Jun. Namun ia bukanlah bermakna anda bebas menjalankan aktiviti ini seperti sebelum PKP. Masih terdapat syarat dan juga SOP yang harus diteliti dan diketahui oleh umum. Dan untuk bercakap mengenai persediaan kita untuk memulakan semula aktiviti ini, apa SOP yang harus kita akur, kita akan bersama dua orang pengendali perkhidmatan aktiviti tersebut, iaitu Muhammad Syafiq Sulaiman, pengasas Gunung Hub, dan juga Nick Mulia, pengarah Ohana Travel and Tour. Kedua mereka boleh dikira sebagai otai dalam aktiviti ini, dan hasil daripada hobi ini adalah hobi mereka menawarkan perkhidmatan tour guide kepada peserta yang ingin mengikuti. Baiklah, saya nak tujukan dahulu soalan kepada Nick Mulia. Nick Mulia, boleh tak kalau kita saksikan esok bakal menjadi detik yang ditunggu-tunggu bagi penggemar aktiviti riadah ini. Jadi apa persediaan yang boleh dilakukan oleh mereka dan juga pengendali perkhidmatan aktiviti riadah ini sendiri, dan kita melihat kepada langkah keselamatan dan juga kesihatan yang perlu diambil. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Mengenai esok bermulanya kebenaran untuk mendaki. Okey. Untuk apa penting persediaan awal dari segi daripada segi kesihatan, kita mesti utamakan SOP yang ditetapkan oleh local authorities, macam pihak berkuasa tempatan, pegawai hutan. Apa yang penting, kita mestilah setiap SOP di setiap tempat berbeza-beza. Contohnya social distance kena jaga, saiz kumpulan dalam setiap negeri ada diletakkan SOP yang berbeza. Contohnya di Selangor menetapkan hanya 3 orang satu kumpulan. Macam di negeri-negeri lain ada yang 5 orang satu kumpulan. So setiap bagi peserta yang ingin melakukan aktiviti riadah mestilah mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan lah. And then daripada segi fizikal dan mental juga, kita sebelum ni kita ada banyak dengar kes. Masa PKP pun ada yang cuba untuk hiking, dan ada yang mengalami kecederaan, kematian atau semua. So sebelum memulakan segala aktiviti, sebab kita dah 3 bulan stop, ada yang stay di rumah saja without do anything. So saya nasihatkan sebelum kita nak memulakan suatu aktiviti, mestilah kesediaan mental dan fizikal tu kena ada. Contohnya daripada segi fizikal, make sure sebelum melakukan aktiviti tu warm up dulu, and then try untuk buat
trekking, and then pergi ke try untuk bunuh bukit-bukit dahulu, jangan terus ke tempat yang terus tinggi. So make sure kita start, because of 3 bulan kita stop, so kita kena start from the beginning, from the zero I think. Yeah. Baik, kalau Syafiq, sebelum ini mungkin bagi satu trip perkemahan iaitu meredah hutan dalam satu kumpulan yang ramai, dan adakah anda bersedia untuk memastikan jumlah peserta dalam satu masa bagi kita memastikan penjarakan sosial ini, dan aktiviti ini masih lagi belum dibenarkan bermalam. Jadi sudah tentu aktiviti mendaki bagi trip yang agak jauh ini mungkin tidak dapat dilakukan. Apa komen melihat kepada isu ini? Okey, bagi saya aktiviti meredah hutan dalam satu kumpulan yang ramai ini sebelum ni sebenarnya memang ada penisbahan yang telah dibuat sebagai daripada operator-operator, daripada guide. Tapi bila dalam di era PKPB ni, penisbahan tu lebih detail. Saya rasa saya bersedia sebab kita hanya perlu menurunkan nisbah pendaki. Sebelum ni kalau kita tahu yang pendaki nisbah dia 1/10, maknanya seorang guide 10 orang peserta, dan nisbah ni diturunkan kepada 1/5. Bagi saya dia menurun lebih kurang 50%. Daripada segi persediaan itu adalah persediaan daripada pihak guide dan juga pihak organizer. So diorang kena nak tak nak buat masa ni dalam di era PKP ni kita kena patuh pada SOP yang ada, dan pada masa yang sama kita kena planning macam mana kita nak membuatkan nisbah itu relevan dengan apa package yang akan kita sediakan. Okey, bagi kebenaran bermalam, buat masa ni tak ada lagi kebenaran untuk bermalam kecuali di kawasan tertentu. Bagi saya kita dapat notis yang hanya hutan Sungai Pau saja yang benarkan bermalam setakat ni, sebab dia di bawah penjagaan Jabatan Hutan dan pihak berkuasa tempatan. So itu salah satu tempat yang boleh bermalam. Tapi itu je lah one and only tempat yang dibenarkan bermalam dekat Malaysia setakat ni. Dan lain-lain tu tak dapatlah. So setakat ni gunung-gunung yang perlukan trip kemahan, trip camping tak dapat dibuat, tak dapat diadakan. Tapi itu tak ada jadi masalah sebab banyak lagi option gunung-gunung Berhad yang ada. Gunung Berhad tu bermaksud gunung yang kita pergi untuk balik hari. Cuma sebagai planning, kita kena planning mana tempat kita nak pergi. Sebab dalam era ni kita tak boleh nak memilih. So kena buat apa yang ada dan kena serasikan ikut SOP yang dikeluarkan oleh pihak tempatan. Syafiq, tadi kita tengok untuk memastikan bahawa keselamatan kesihatan fizikal, kesihatan kita itu untuk mengelakkan daripada berlaku penularan COVID-19, penjarakan sosial perlu kita amalkan. Dan dalam masa yang sama, seperti yang Syafiq katakan tadi, kurang orang yang boleh mendaki dalam satu masa dalam satu kumpulan itu. Ada kemungkinan tak ini meningkatkan risiko keselamatan yang lain? Contohnya orang makin berkurang ni macam susah, makin sedikit kadang-kadang terlepas orang kat depan lah, lepas tu hilang ke apa dan sebagainya. Kita nak mengelakkan risiko keselamatan yang itu pula. Adakah ini meningkatkan sikit sebanyak perkara kebimbangan seperti itu? Okey, bagi penurunan nisbah daripada 1/5 pendaki ni, bagi saya ini memang nampak macam daripada kos, mungkin kos untuk guiding tu meningkat. Mungkin peserta yang 10 orang kena ambil 2 orang guide. Tetapi bila 1/5 ni, actually sistem ni dah ditetapkan oleh Gunung Kinabalu. So bila kita nak pergi Gunung Kinabalu, memang kita gunakan nisbah 1/5. Dan untuk risiko, sebenarnya lebih senang untuk guide dan organizer untuk jaga, untuk mengawal diorang punya pergerakan. Sebab bila 1/5 dan anda kata penjarakan sosial lebih kurang 1 meter, dia hanya perlukan lebih kurang average 5 minit untuk trekking tu. Maknanya untuk sampai ke checkpoint A ke B tu contohlah dalam 10 minit. So gap masa tu tak sampai jauh. Nampak daripada segi positif benda ni bagus sebenarnya. 1/5 nisbah. Tapi daripada segi kos dia tak bagus sebab para pelanggan kena menggunakan 2 orang guide. Tapi daripada segi keselamatan sebenarnya dia lebih bagus. Dia improvise daripada sistem sebelum ni.
Baik, Ni Mulia, kita juga tadi dah menyentuh mengenai SOP bagaimana kita perlu bersedia untuk menghadapi kepada adaptasi norma baru ni, penjarakan sosial, jaga kebersihan dan sebagainya. Dan kita juga menyentuh melihat kepada perusahaan pengendali perkhidmatan ini, dan di mana kalau kita lihat ketika PKP ini hampir 3 bulan orang ramai tidak dibenarkan untuk membuat aktiviti riadah seperti mendaki gunung ataupun berkemah dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak ia memberi kesanlah kepada perusahaan dan juga kepada perniagaan yang dijalankan ini. Dan bagaimana bagaimana anda sebagai orang kuat di dalam perusahaan ini untuk kita handle ataupun untuk kita mengawal segala aliran tunai dan sebagainya. Kita tahu 3 bulan ini mungkin agak sukar untuk menjana keuntungan dan sebagainya. Bagaimana agaknya berjaya menempuh kepada fasa-fasa berkenaan? Buat masa sekarang, sampai pada kita turut terkesan. Turut memang kali ini antara yang paling teruk lah untuk Ohana, tamparan paling teruk sekali buat Ohana, sebab kita actually Ohana kami mengalami kerugian lebih kurang dalam RM200,000 setakat ini sebab daripada trip yang terpaksa dikanselkan, dibatalkan. Okey, untuk seimbangkan macam mana untuk kawal aliran-aliran tunai, saya memberi kelonggaran kepada setiap peserta untuk reschedule trip untuk kepada tahun hadapan, dan mana yang kita terpaksa refund, kita akan refund based on setiap polisi yang ditetapkan oleh pihak company. Okey. Kami juga, pihak Ohana juga menerima banyak bantuan daripada pihak kerajaan, contohnya daripada skim subsidi upah, daripada skim penjana, dan juga pihak TPM dan NTC membuat satu kelas untuk yang dipanggil Virtual Advisor Clinic untuk setiap peserta di bawahnya, macam mana kita nak teruskan untuk survive. Dia bagi cadangan apa yang perlu kita buat. Actually, program ni bagus untuk setiap tourism, adventure tourism, dan macam mana kita nak handle dalam keadaan macam ni. Actually, pengalaman Ohana sendiri pun sebelum ni actually kami dah ada semasa berlakunya gempa bumi di Rinjani sebelum ni. So pengalaman itu kita gunakan dalam waktu sekarang ni, macam mana kita nak kontrol kita punya kewangan, kita punya strategi. Sekarang pun kami, apa yang kami buat sekarang, pihak Ohana sekarang kita ada nampaknya ada masalah audio, tapi kita nak bersama dengan Syafiq. Syafiq, sebelum kita pergi berhenti berehat, terlebih dahulu saya nak tanyakan kepada Syafiq strategi yang perlu diterapkan oleh perusahaan yang membawa trip-trip perkhemahan dan juga hiking ini. Bagaimana nak memastikan bahawa pasca COVID-19 perusahaan itu dapat dibangunkan semula? Apa strategi yang perlu kita terapkan? Sebab sekarang ini saya dengar banyak pakej-pakej yang diberikan lebih berskala kepada skala-skala yang lebih kecil dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama dapat menarik minat orang ramai untuk kembali kepada aktiviti-aktiviti riadah yang sebelum ini mereka laksanakan. Bagaimana strategi itu dapat membantu memulihkan semula perusahaan? Syafiq. Okey, bagi saya setiap organizer kena ada strategi tersendiri, dan salah satu strategi yang kita orang buat adalah untuk menggalakkan orang pergi trip ni, menggalakkan orang pergi untuk beriadah. Sebenarnya kita bagi input positif. Kita bagi inspiration, word, inspiration gambar kepada setiap gambar. So, secara tak langsung, diorang boleh planning untuk travel kemudian. Dan untuk pasal COVID ni saya faham, kita pun ada masih lagi perasaan yang tak berjaga-jaga. Masih berjaga-jaga tentang keberadaan virus COVID-19 ni. Tetapi ini tak boleh menjadikan sebab untuk kita terus off kita punya bisnes, off kita punya ni, sebab inilah kita punya sumber pendapatan. Dan bagi untuk menarik balik orang pergi ni, kita perlu rangsang diorang, boleh kata perlu bakar diorang dengan promotion yang baik. Promotion yang baik itu pula kita adakan melalui konten YouTube, konten Instagram, konten sosial media. So interaktif kita
dengan pelanggan sentiasa ada, dan ini membuatkan kita punya servis tu trust. Bila servis kita trust, jujur saya cakap, sebelum ni masa PKP kami punya pendapatan agak terganggu, tetapi bila Gunung Kinabalu dah dibuka kembali, alhamdulillah masih bernafas, boleh bernafas, dan booking untuk tahun depan kita orang dah start arrange. So itu strategi tersendiri lah. Tapi untuk kita kena first sekali, tips saya, strategi dia first untuk untuk location yang kita nak buat trip tu, kita kena study apa need demand dia, SOP dia macam mana. So bila ada strategi macam tu, kita boleh adakan promotion, dan masa promotion tu lah untuk kita tarik crowd, untuk kita bagi keberanian, sedikit suntikan keberanian kepada kita yang peserta yang keadaan makin pulih. Dan ini juga menyumbang kepada pelancongan domestik. Kerajaan banyak membantu dengan menggalakkan travel domestik dalam Malaysia, sedikit sebanyak improve daripada segi SOP. Diorang sentiasa bergerak dan melakukan benda yang bagus. Untuk Kementerian Pelancongan pun diorang menggalakkan lagi. So secara tak langsung orang mungkin dah terlampau lama duduk rumah dalam 3 ke 4 bulan. So masa ni diorang nak travel, masa ni diorang nak melancong domestik. Dan ketika ini boleh katakan kita masih dalam langkah berjaga-jaga. Tapi saya percaya yang pihak organizer, pihak perhotelan, pihak chalet, diorang mesti ada langkah berjaga-jaga untuk buat benda ni. So kita kena support each other untuk bangkitkan kembali industri ni supaya ekonomi daripada segi pelancongan ni boleh ditingkatkan. Mungkin selepas ni 200% daripada sebelum ni. Sebab macam kami terima booking yang amat sangat menggalakkan, walaupun pada pasca PKP ni booking tak henti-henti masuk, alhamdulillah. Mungkin sebab orang dah terlampau bosan. So apa yang kita dengar viral yang pasal hotel kat Langkawi tu dalam masa sejam, benda tu betul, kita rasa impact tu juga. Baik, terima kasih kerana menyokong kami mengikuti laporan di Esrawani melihat kepada di Langkawi dalam masa sejam 1000 hotel berjaya ditempah. Dan sempat banyak lagi perkongsian kita nak tanya kepada dua orang tetamu kita ni, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai persediaan kita untuk menjalani aktiviti pendakian dan juga perkemahan. Esok merupakan 15 Jun, dan di mana aktiviti-aktiviti sosial ini dibenarkan untuk memulakan ataupun bersambung kembali. Mungkin orang ramai boleh pergi hiking dan juga pergi berkemah selepas ini. Dan untuk itu kita ingin bertanya kepada Nick Mulia, merupakan pengarah Ohana Travel dan Tour. Dan Nick, difahamkan kedua perusahaan ini, iaitu Ohana dan juga Gunung Hub sendiri, turut menawarkan perkhidmatan tour, iaitu aktiviti lain seperti ke luar negara dan sebagainya. Dan saya pasti kesemua aktiviti ini masih lagi belum dibenarkan beroperasi. Mungkin yang sudah membayar wang pendahuluan, tiket flight, dan jadi bagaimana agaknya proses ini diselesaikan dalam memastikan ada situasi menang-menang antara pengendali dan juga peserta? Okey, untuk pihak Ohana, berdasarkan polisi kami dan juga keadaan pandemik sekarang ni, kami biasanya menawarkan untuk pindahkan reschedule balik trip kepada tahun hadapan ataupun sampai keadaan dah kembali pulih. So dan ada kami juga macam contoh di China, kami terpaksa cancel trip sebab road tu telah di-cancelkan. So kami terpaksa refund kepada klien lah buat masa sekarang ni. And then untuk yang bulan 7 ke atas dah start buka event-event yang mana yang kita pindahkan ke bulan 7 ke atas lah, untuk yang lokal saja buat masa sekarang ya. Baik, Syafiq, kalau kita lihat banyak tempahan terpaksa dibatalkan ataupun ditukarkan ke tarikh lain, dan kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini, kebanyakan bagi trip-trip yang jauh seperti menggunakan penerbangan dan sebagainya, tiketnya agak mahal ketika ini. Jadi bagaimana agaknya di pihak perusahaan ini dapat memastikan
harga yang sebelum ini mungkin tidak lari jauh bezanya. Melihat kepada kita nak kena cover juga kos-kos seperti kos flight yang agak mahal ketika ini dan juga mungkin ada kos-kos lain juga. Memang betul. Untuk penerbangan sama ada domestik dan international, memang ada impact yang besar jugalah. Kita pun tahu yang sektor aviation pun mengalami kerugian yang teruk. So kalau untuk peserta yang dah ada beli tiket flight, setakat ni kita akan advise dia untuk berurusan dengan dia punya flight provider. Setakat ni AirAsia memberikan kerja bagus, yang mana diorang akan bagi voucher untuk booking next flight. Dan bila untuk ni bukan saja untuk luar negara, juga ikut masa punya perkembangan. So untuk luar negara kita dijangka buka balik mungkin selepas Julai 2017. Tetapi kami untuk Gunung Hub sendiri kita berhadapan dengan risiko peretasan negeri daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. So bagi orang yang dah beli tiket awal mungkin je selamat. Tapi bila yang orang yang belum beli, mungkin trip dia bulan 9 dan sekarang ni bulan 6 tak sempat beli sebab langkah berjaga-jaga. Yang saya faham, kita pun faham yang masa pandemik ni kita tak boleh nak suka hati beli flight. Kita tak tahu jawapan masih tergantung. Bila kebenaran mendaki gunung kita dah dikeluarkan, sekarang ni keadaan tiket flight berganda-ganda naik. Tapi sejak lately dalam 2-3 hari ni kita tengok harga flight dah semakin okey lah daripada awal-awal PKPP dia bagi tahu. Dan untuk proses tukar flight ni memang kita orang terletak 100% dekat peserta sebab kami tak menawarkan tiket, kami tak menawarkan trip untuk bersama dengan flight. So untuk yang lain-lain tu kita akan uruskan. Nick, dalam masa yang sama juga selepas industri pelancongan terjejas teruk dan bagaimana Nick rasakan selama beberapa bulan Nick kita tak dapat nak beroperasi dan sebagainya, melihat kepada perusahaan yang lebih kalis krisis kesihatan, kalis krisis ekonomi dan sebagainya. Bagaimana Nick mahu memastikan bahawa sekarang ini tour Ohana Tour Sdn Bhd tidak hanya fokus kepada satu sektor sahaja, tetapi mahu memastikan bahawa ada lagi pecahan-pecahan perniagaan lain yang kalau sekiranya krisis berlaku lagi, ada pendapatan itu dapat dilaksanakan, dapat dijana dalam memastikan usaha perniagaan taklah gulung tikar dan sebagainya. Ada tak Nick terfikir benda-benda lain, contohnya macam gig ekonomi? Kalau kita lihat sebelum ini hanya fokus kepada pengangkutan, tapi sekarang ini dia ada makanan, pengangkutan makanan dan sebagainya. Ada tak perkara-perkara seperti itu yang Nick fikirkan? Okey, buat sekarang kita ada macam saya cakap sebelum ni, memang Ohana kita ada planning untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendeknya sekarang ni, program-program yang kita boleh buat dalam waktu pandemik ni, apa program yang kami boleh buat selain pada hiking, kami juga sekarang ni kami tengah merancang actually kita tengah buat program alam maya. Program ni kami mensasarkan lebih kurang dalam 1,000 orang untuk join dan akan kami akan invite negara-negara lain juga, beberapa negara, contohnya negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Brunei. Program ini lebih kepada alam maya. Okey, so untuk yang detail nanti program ni, untuk detail nanti kita boleh view IG Ohana, Instagram Ohana. Nanti kita akan ada buat pelancaran pada 15 hari bulan nanti. Masa sekarang ni kita rahsia dulu. Okey, untuk selain pada itu kita ada buat SB untuk jangka pendek juga, kita ada buat program membership Ohana. Setakat ini kami telah mengumpul seramai 1,000 orang yang berdaftar dengan Ohana. Program ini kami lancarkan pada bulan 1 sebenarnya. Tapi waktu PKP lah paling ramai sekali yang call kami untuk sign up, untuk join Ohana. Sangat-sangat memang benda ni sangat-sangat membantu pihak Ohana sendiri untuk kawal aliran tunai. And then kami juga ada buat merchandise
kami ada keluarkan baju-baju keluarga wahana, pakaian hiking, buff, yang tu daripada situlah kami generate income untuk maintain kita wahana punya pendapatan lah. And then untuk jangka yang panjang, kami try untuk kita modify balik street contohnya yang keluar negara, kami bagi promosi kepada peserta-peserta yang register waktu sekarang, daripada diskaun daripada 50% sampai ke 80%. Okey, baik. Ya. Okey, baik Nik, terima kasih. Dan untuk itu banyak yang kita dapat perkongsian, dan esok merupakan hari yang dinanti oleh kedua otai ini dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mendaki dan juga untuk merentas hutan, untuk berkemah dan sebagainya. Namun perlu mematuhi kepada SOP-SOP, dan terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya, iaitu Muhammad Syafiq Sulaiman merupakan pengasas Gunung Hab dan juga Nik Mulia atas perkongsian, atas info dan juga tips sebentar tadi. Banyak yang boleh kita perolehi dalam persediaan kita sebelum memulakan aktiviti riadah ini. Dan untuk itu, Awani Pagi segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.